Konti Sukan minggu ini dibawakan dari Konti Langkawi FM, mengupas perkembangan terkini sukan tempatan bersama Fauzi Dali dan tetamu undangan Encik Muhammad Effendi Abdullah, Timbalan Presiden Persatuan Perahu Layar Kedah, Khamis 10 Ogos 11.30 pagi di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dalam Konti Sukan. Kini giliran untuk Langkawi FM dan seperti kita sedia maklum, kalau di Langkawi ini sebuah pulau. Jadi pastinya salah satu lokasi yang dekat sini kita akan membicarakan mengenai sukan perahu layar. Mungkin ramai yang pernah dengar tapi tak tahu apa itu perahu layar. Dan ini untuk Konti Sukan kita bawa seorang tetamu khas, iaitu kita ada Timbalan Presiden Persatuan Perahu Layar Kedah, iaitu Encik Muhammad Effendi Abdullah, ataupun lebih mesra kita panggil dia sebagai coach. Memang pun coach dia ni. Dan Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Okey, kita akan bersama coach, kita akan bercerita mengenai sebenarnya sukan perahu layar ini. Dan macam saya kata tadilah, sukan perahu layar. Orang biasa dengar sukan perahu layar ni coach. Sebenarnya apa dia sukan perahu layar? Sukan perahu layar adalah sukan yang dipertandingkan di mana menggerakkan bot tu hanya menggunakan kuasa angin sahaja. Kuasa angin ya? Kuasa angin je. Tidak boleh ada elemen lain daripada angin. Tidak boleh menggunakan dayung, tidak boleh menggunakan enjin ataupun menggunakan apa nama ni alat bantuan lain. Bantuan lain, lain bantuan. Ya. Dengan bantuan tolak bot lain ataupun dengan menggoyang-goyangkan badan dan sebagainya lah. Dia memang ada syarat-syarat yang itu untuk pertandingan lah. Memang untuk pertandingan dia ada peraturan dia. Peraturan dia. Rule yang ditetapkan. Ya. Rule sailing. Ya, yang ni peringkat antarabangsa ataupun memang pakai? Memang semua daripada peringkat SUKMA sampailah ke peringkat Olimpik menggunakan peraturan yang sama. Ya. Dan memang kita tahu sukan perahu layar ni kita selalu tengok banyak kategori. Kan? Saya tengok ada yang jenis bot kecil, ada yang guna layar saja, ada dan pelbagai jenis. Sebenarnya ada berapa kategori yang untuk perahu layar ni setakat kita ni? Ada banyak kategori. Yang dipertandingkan dalam Olimpik ada 10. 10. Tapi dalam kita macam di SUKMA, kita mempertandingkan 14 kelas dan 14 pingat. 14 pingat. 14 pingat. Dan kita juga pertandingkan di sukan C. Ya.
selalu terpulang pada penganjur berapa kelas yang akan dipertandingkan. Kalau kita ambil kelas paling utama dari segi pembangunan iaitu kelas optimis. Ya. Kelas optimis ni untuk kebanyakan untuk budak-budak sekolah, kanak-kanak sekolah yang seawal berusia 5 tahun, 6 tahun dah bermula belayar. 5 tahun dah mula bayar dah? Dah mula belayar. Memang dia orang boleh berenang coach nah. Memanglah asasnya, tapi kita lebih pentingkan life jacket lah. Oh, life jacket. Life jacket lebih selamat daripada tu. Dan kita mengajar mereka water confident. Dan seterusnya kita ada kelas seperti ILKA 4, ILKA 6, ILKA 7 iaitu kelas laser dia bagi. Dan kita juga ada International 420, International 470, windsurfing RSX, windsurfing Big Techno, windsurfing RS1. Dan juga sekarang ni yang latest ni ada IQ Foil. Kan? Lepas tu kita ada juga 29er, 49er. Dan kelas-kelas yang dipertandingkan di Olimpik lah. Okay, maksudnya lebih kurang dalam yang dipertandingkan kalau di peringkat di kota sukan di Sukma dan juga kalau sukan C lebih kurang dalam 14 kategori lah. Tapi macam sukan C bergantung pada negara penganjur tu. Kan? Ya. Macam di Malaysia ni memang difokuskan kepada berapa kategori? Kita fokuskan kepada lebih kurang 5 ke 6 kategori sahaja yang kita aktif. Ya, memandangkan kategori lain boot terlampau mahal dan belum ada pihak yang berani untuk melabur dalam equipment. Jadi kita continue dengan kelas-kelas yang kita ada, iaitu dalam kelas Optimis, International 420, ya, kelas-kelas laser dan juga windsurfing RS1, RSX dan juga Big Techno. Ini yang kelas yang kita beri tumpuan pada masa sekarang. Ya. Kalau cerita di pusat latihan perahu layar di Langkawi ni, memang salah satunya pusat saja latihan kat sini kan, coach? Memang ia merupakan pusat latihan pelajar kebangsaan yang ditempatkan di Langkawi, di mana keseluruhan pelajar terbaik daripada seluruh Malaysia dibawa ke Langkawi dan menetap di Langkawi, bersekolah di Langkawi dan disediakan asrama, makan, semua. Kalau kita kira di seluruh Malaysia ada lebih kurang 16 pusat latihan. 16 pusat latihan di Malaysia? Ikut negeri masing-masing. Itu untuk negeri, pusat latihan negeri. Pusat latihan kebangsaan hanya satu di Langkawi. Ya. Dia kalau untuk negeri Kedah ni? Di tempat di pusat latihan yang sama juga. Sebenarnya pusat latihan tu disediakan untuk Persatuan Pelajar Kedah. Okey. Untuk Kedah. Baik. Oleh kerana di Malaysia belum ada satu pusat yang lebih sesuai. Jadi Langkawi lebih baik dan sesuai dan kemudian lengkap dan kita bawa pasukan kebangsaan tu menetap di Langkawi. Ya, itu dah sebenarnya berapa banyak yang kemudahan yang disediakan untuk ni. Setakat ni ada berapa di pengetahuan coach lah yang jumlah peserta yang ataupun atlet yang ada di sana lah? Di pusat latihan. Ya, sekarang kita ada lebih kurang 38 pelayar tetap di bawah program kebangsaan. Selain itu lebih kurang 65 pelayar Kedah. 65 pelayar Kedah. Semua ni memang yang betul-betul minat dalam bidang sukan pelayaran. Dan bagaimana sebenarnya pemilihan dilakukan kepada atlet-atlet ni sebelum dia orang nak sertai sukan pelayaran ni? Soalnya kita buat macam camp TID, iaitu mengenal pasti bakat. Macam di Langkawi ni kita amat bertuah di mana LADA merupakan pihak yang terus bekerjasama dengan Persatuan Pelajar Kedah, di mana turut membuat program-program mencari bakat. Okey, tak apa. Macam tu kita rehat seketika. Nanti kita akan kembali bersama dalam konti sukan. Kita rehat seketika dan kita akan terus membicarakan mengenai sukan perahu layar. Rehat seketika. Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran sukan RTM.
Okey, kita kembali untuk konti sukan dan hari ini giliran untuk Langkawi. Dan tadi kita dah berbicara sebenarnya mengenai sukan perahu layar, jenis-jenis dan sebagainya. Dan untuk makluman anda yang baru saja bersama kami, hari ini kita bersama dengan tamu kita iaitu Timbalan Presiden Persatuan Perahu Layar Kedah, iaitu Coach Muhammad Afandi Abdullah. Dan kita berbicara tadi Coach, kita dah cerita mengenai jenis-jenis sukan perahu layar dan sebagainya sepanjang saya rasa Coach pengalaman lebih 40 tahun dalam dunia sukan pelayaran ini. Dan daripada pengamatan Coach dengan melatih pelbagai jenis orang kata apa atlet yang dilahirkan sehingga ke peringkat Olimpik. Boleh Coach cerita kongsi sikit dia punya orang kata apa atlet sekarang ni macam mana? Sebenarnya sukan pelayaran ni amat demanding, memerlukan komitmen yang amat tinggi. Dan kita lihat atlet-atlet sekarang ni ada kelebihan dan juga ada kelemahan. Kelebihan kalau dahulu sebagai seorang player, dia orang perlukan 100% input daripada jurulatih untuk berlatih dan untuk dapatkan maklumat yang tepat tentang skill pelayaran dan sebagainya. Tapi zaman dah berubah. Sekarang ni kebanyakan atlet yang self-oriented, mereka boleh mencari maklumat, boleh mencari skill pelayaran tu dalam internet dan sebagainya. Dan mereka boleh belajar begitu cepat. Kalau dahulu kita hanya mengharapkan jurulatih untuk tunjuk aja. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang ni berubah. Mereka boleh terus pergi dalam ni, boleh download dan boleh lihat sendiri setiap pergerakan yang perlu mereka lakukan. Mereka boleh buat perbandingan dengan sendirinya. Kalau mereka berminat. Kalau mereka tak berminat, susah jugalah. Tapi apa yang kita lihat, kalau atlet Malaysia, kita masih lagi lemah. Antara punca utama adalah disiplin diri. Saya lihat benda tu menjadi satu punca. Dan juga mereka tidak ada satu sifat responsibility dan juga self-driven. Semua mengharapkan ketuk bawa jalan. Ini satu yang kita kena berubah. Kan? Jadi sepatutnya dalam sukan pelayaran ni atlet itu sendiri kena ada minat. Kan? Kena curi masa sendiri. Belajar sendiri. Kan? Try error. Setiap perbuatan tu dia kena try error. Kan? Selain daripada itu, kita lihat equipment, iaitu peralatan, mainkan peranan yang amat besar. Peralatan. Kos peralatan meningkat, mendadak. Terutama selepas COVID ni. Selepas COVID, hampir 50% harga naik, mendadak. Ini menyebabkan atlet itu sendiri rasa macam ada demoralized. Dan macam peralatan selalunya, peralatan yang digunakan pakai ni, berapa lama dia punya tahap ketahanan dia punya jangka hayat dia? Secara jujur, kalau atlet-atlet di Europe atau atlet lain di tempat lain yang membeli peralatan sendiri, peralatan tersebut dia boleh jaga sehingga 10 tahun. 10 tahun. Masih dalam kondisi elok dan cantik. Tapi kita tak ada tanggungjawab. Bagi kita, peralatan tu dapat secara percuma. Dan kita selalunya tak bertanggungjawab menjaga peralatan tu dengan baik. Rosak, buang, tukar. Datang peralatan baru, peralatan lama walaupun boleh pakai, tak nak pakai yang lama, nak pakai yang baru. Jadi kalau kita berbandingkan dengan atlet Europe, player-player daripada Europe, dan kita the self responsibility tu terhadap equipment, kita tak sampai 50% berbandingan dengan player-player Europe. Itu yang kata dari segi peralatan tu lah. Dan macam kejohanan ni Coach ni, kejohanan yang dianjurkan untuk sukan perahu layar, tak kira di Malaysia ataupun di peringkat antarabangsa. Selalunya yang disertai oleh selain daripada kita tahu SUKMA, Sukan C dan Olimpik, dan kita memang ada atlet yang sertai Olimpik juga kan. Jadi apa yang acara-acara lain yang selalu disertai oleh
atlet-atlet ni lah, untuk dia orang mengembangkan lagi ataupun untuk menimba ilmu dia tu? Ya, kalau kita tengok di Langkawi, kita ambil contoh Langkawi. Ya. Kita ada Langkawi International Regatta Perdana setiap tahun. Regatta Sudah Perdana. pun masuk edisi ke-20. Ya. Dan juga kita sekarang ada satu lagi kejohanan, iaitu kejohanan remaja Langkawi. Oh, remaja Langkawi ya. Remaja Langkawi. Dan juga kita ada beberapa siri kejohanan kita ada. Contohnya bulan depan kita ada kejohanan sekolah-sekolah Malaysia. Juga di Langkawi akan dianjurkan. Dan juga kita selalu ada pertandingan persahabatan. Dan juga di Malaysia juga ada beberapa pertandingan di negeri-negeri, di peringkat negeri. Kalau dahulu sebelum COVID kita ada banyak. Yeah. Tapi selepas COVID ni kita tak berapa banyak kita ada. Macam bulan depan kita di Kota Kinabalu. Ada satu kejohanan bulan depan. Minggu lepas kita ada satu kejohanan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Kejohanan Tunku Laksamana. Dan dalam Malaysia ni kita ada banyak juga kejohanan yang kita anjurkan selalulah. Okey, baik Coach. Sedikit untuk mengenai Persatuan Perahu Layar Kedah ni, apa misi sebenarnya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini? Misi Sukan Perahu Layar Kedah adalah bercita-cita besar melahirkan atlet yang berpotensi untuk mewakili negeri Kedah dan memenangi SUKMA. Selain dari itu, kita melahirkan ramai atlet yang di peringkat Sukan C, Sukan Asia dan juga ke Olimpik. Kita ada 3 atlet ke Olimpik dan kita memenangi pingat emas Asia dan juga Sukan C baru ni 2 pingat emas pun semuanya daripada atlet-atlet negeri Kedah. Jadi dari segi pencapaian tu Persatuan Perahu Kedah terbaiklah untuk masa ni. Kita mencapai banyak visi. Selain daripada itu, apa yang matlamat utama Persatuan Perahu Kedah adalah untuk melahirkan insan yang bertanggungjawab dan berguna kepada masyarakat dan juga negara. That is the main. Bukan hanya menang pingat emas. Tapi kalau hari ini Persatuan Perahu Kedah boleh menyelamatkan 100 anak muda yang menjadi insan yang berguna kepada negara, itu adalah satu hadiah terbaik untuk Persatuan Perahu Kedah lah. Baik, terima kasih banyak Coach untuk bersama-sama kita dalam konti sukan hari ini, dan kita nampaknya sampai di sini dulu untuk konti sukan kali ini edisi di Langkawi. Terima kasih bagi anda yang bersama-sama kami dalam konti sukan. Terus bersama dengan saluran sukan RTM. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran sukan RTM. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh